kita dah selesai dengan pembentangan pertama daripada daripada Dr. Ashraf bin Muhammad Ramli. Jadi sekarang kita akan beralih ke pembentangan kedua daripada penceramah seterusnya, iaitu Dr. Norman bin Hamdan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Dr. Norman Hamdan untuk memulakan sesi pembentangan beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh, insyaAllah. Okay. Jelas. Okey, terima kasih kepada Dr. Nazratun Aina, dan juga kepada kita punya pembentang yang pertama tadi, Dr. Ashraf. Begitu juga dengan para peserta yang sudi hadir pada pagi ini sampai tengah hari ini, insyaAllah. Okay, jadi insyaAllah tadi Dr. Ashraf dah present berkenaan dengan isu-isu syariah berkaitan dengan pelaporan kewangan masjid. Okay, jadi untuk sesi saya, insyaAllah saya akan teruskan pembentangan berkaitan dengan pelaporan kewangan masjid itu sendirilah. Okay, sebelum tu saya nak share lah sedikit berkenaan dengan data keseluruhan masjid-masjid di seluruh Malaysia. Ini saya ambil dari laman website JAKIM lah. Jadi kalau kita lihat dekat sini keseluruhan masjid di Malaysia sebanyak 6,464 dan surau sebanyak 18,249. Jadi sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Dr. Ashraf sebentar tadi, maknanya di seluruh Malaysia kita sebenarnya banyak masjid dan banyak surau. Itu hanya yang berdaftar sajalah. Yang tidak berdaftar kita tak tahu lagi lah kan. Jadi seluruh Malaysia ada 6,000 lebih dan 18,000 lebih surau. Jadi dengan jumlah institusi masjid dan juga surau ni yang sangat besar, jadi pengurusan ni memang satu perkara yang sangat mencabarlah. Tapi yang kita akan cuba bincangkan pada hari ini hanyalah menjurus kepada pengurusan kewangan masjid dan juga pelaporan. Okey, tadi Dr. Ashraf ada sentuh berkenaan dengan lembaga wakaf Hindu. Jadi ini saya nak share, lembaga wakaf Hindu sebenarnya telah mempunyai laporan tahunan dan penyata kewangan. Lembaga wakaf Hindu Negeri Pulau Pinang. Dan laporan ni laporan yang komplit, sama macam laporan audit dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dekat sini laporan kewangan atau penyata kewangan wakaf Hindu ni memang sangat komprehensif lah. Jadi dan juga telah diaudit. Dan juga telah diaudit. Ini saya ambil daripada laman web Parlimen. Jadi seperti mana yang Dr. Ashraf beritahu tadi, sepatutnya kita sebagai pengurus-pengurus masjid dan surau-surau perlu lebih ke depan lagi dalam urusan pengurusan dan juga urusan kewangan. Jadi kita mengharapkan kalau boleh masjid-masjid dapat menyediakan laporan kewangan yang orang kata komprehensif. Tak adalah macam ni. Kita tak expect lah semua masjid akan keluarkan laporan kewangan yang sebegini hebat. Tapi maknanya kita cuba betulkan, ataupun cuba kita perbaiki lagi laporan kewangan yang telah kita amalkan sekian lama. Jadi insyaAllah pembentangan saya akan berkisar lebih kepada kepentingan pelaporan kewangan, amalan semasa pelaporan kewangan masjid, perakaunan perniagaan dan perbezaan dengan perakaunan dana. Tadi Dr. Ashraf ada sebut berkenaan dengan perakaunan dana. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang perakaunan dana dan sistem pelaporan kewangan Masjid Patuh Syariah iaitu e-MIMAS kita, dan juga sedikit simulasi lah. Kita nak tunjukkan bagaimana sistem e-MIMAS ni dilakukan secara manual dan juga menggunakan sistem komputer lah. Okey, sebelum tu kita kena sedar bahawa masjid ataupun surau adalah satu institusi ataupun satu organisasi yang mempunyai pelbagai jenis stakeholders.
ataupun orang kata pemegang taruh, orang-orang yang mempunyai kepentingan ke atas masjid. Okay. Dan paling utamanya of course lah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. So itu adalah orang kata stakeholder kita yang paling utama sekali. Ini saya discuss daripada sudut organisasi masjid itu sendirilah. Jadi sesiapa di antara tuan-tuan, puan-puan yang kata terlibat dalam organisasi masjid, dalam pengurusan masjid, maka kena faham bahawa keseluruhan, okey, ini antara sebahagiannya lah, sebahagian sajalah. Sebenarnya ramai lagi stakeholders ataupun pemegang taruh yang perlu kita ambil perhatian. Okay. Of course lah, yang pertamanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, maknanya segala apa yang kita lakukan, okay, kita uruskan masjid ni, memang kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang Dr. Ashraf beritahu tadi, kalau dari aspek pengurusan dana, maka dana ni adalah satu dana amanah. Jadi kita kena uruskan dan akhirnya nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Okey, dan juga pewakaf atau penderma, orang yang menyumbangkan duit kepada masjid, okay, mereka adalah stakeholder kita. Penerima bantuan, sekiranya maknanya ada orang derma ke masjid, katakanlah masjid ada buat tabung kebajikan contohnya, maka penerima bantuan untuk tabung kebajikan tu adalah stakeholder bagi masjid, pemegang taruh masjid. AJK, Jawatankuasa Masjid, juga adalah pemegang taruh. Pengguna-pengguna masjid, ahli qaryah kita yang datang, semua adalah pemegang taruh. Jabatan Agama Islam lah, ataupun Majlis Agama Islam juga antara yang pemegang taruh yang tertinggi lah, okay? Selepas Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dari sudut kemanusiaan, maknanya ini adalah institusi yang memantau perjalanan masjid dan surau-surau di Malaysia lah kan. Dan non-Muslim juga, okay? Non-Muslim juga adalah salah seorang ataupun salah satu daripada stakeholder masjid. So kita jangan orang kata kesampingkan mereka ni, non-Muslim ni, sebab stakeholder ni bermaksud bukanlah kadang-kadang kita mungkin memandang bahawa stakeholder ni mesti something yang orang kata menggunakan masjid, menggunakan dana masjid dan sebagainya. Okay, tapi non-Muslim, okay, dia juga ada kepentingan ke atas masjid. Sebab kalaulah pengurusan kita tidak efisien ataupun tidak efektif, cacat merbah, itu pandangan non-Muslim, perspektif non-Muslim pun akan sedikit negatif lah. Jadi kita nak elakkan, sebab mereka ni juga adalah kita panggil sebagai stakeholders kita juga, walaupun secara indirect. Okey, dari segi kepentingan pelaporan kewangan yang efektif, yang efisien, okey, ia sangat penting, okey, dari sudut accountability kepada pemegang taruh tu tadi. Okey, sebab cara untuk kita communicate, cara untuk kita beritahu kepada stakeholders kita ni bagaimana kita menguruskan kewangan masjid ialah melalui pelaporan kewangan. Itu saja cara kita kan. Maknanya setiap hujung tahun ataupun ada masjid yang tiap-tiap minggu dilaporkan di whiteboard masjid masing-masing. Okay, maknanya itu adalah salah satu cara kita communicate, kita berinteraksi dengan pemegang-pemegang taruh kita, bagaimana kita nak sampaikan, nak beritahu pada mereka bagaimana kita telah uruskan kewangan masjid. Kemudian kita faham bahawa seterusnya dengan pelaporan kewangan, maka dia boleh meningkatkan kepercayaan lah. Okay, maknanya dia trust, dia akan meningkatkan trust di kalangan pemegang-pemegang taruh kita. Orang yang menyumbang, orang yang penerima, mereka akan bertanya, okay, ke mana duit yang disumbangkan tu digunakan. Orang yang menerima asnaf-asnaf ni mungkin akan bertanya, okay, apakah sumbangan yang layak bagi mereka. Jadi segala-galanya sebenarnya akan kita laporkan, kita akan communicate, kita akan berinteraksi melalui pelaporan kewangan. So pelaporan kewangan sangat-sangat penting. Okey, dengan keseragaman dalam pelaporan. Ini yang cuba kita wujudkan, okay, dalam pelaporan kewangan IMIMAS ni. Dan juga ini pun adalah usaha-usaha di peringkat majlis-majlis agama Islam sendiri pun ada. Saya yakin, okay, dan kita memang dah lihatlah
okey, usaha-usaha yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam negeri-negeri untuk cuba menyeragamkan kaedah pelaporan. Okey. Cumanya dalam sistem IMIMAS ni kami cuba tampilkan ataupun kami cuba cadangkan satu sistem pelaporan yang dinamakan sebagai patuh syariah lah. Okey, sebab kaedah pelaporan yang dicadangkan dalam tata cara perakaunan masjid-masjid dan surau yang dikeluarkan oleh sebahagian daripada majlis-majlis agama Islam, kebanyakannya lebih mirip kepada perakaunan perniagaan. Jadi itu yang kami cuba bincangkanlah dalam usaha kami ini, insya-Allah. Dan sama jugalah tujuannya adalah untuk pemantauan yang lebih berkesan bagi pihak Majlis Agama Islam dan juga Jabatan Agama Islam setiap negeri. Okey, saya nak kita nak tengok sedikitlah dari segi sebenarnya perakaunan ni sebenarnya adalah satu tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Okey, saya nak quote daripada surah Al-Baqarah ayat 282. Okey, surah ni adalah ayat ni adalah ayat yang paling panjang sekali dalam Quran dan dalam surah yang terpanjang di dalam Quran. So sangat signifikanlah surah ni. Ayat dia sangat panjang, paling panjang sekali dalam Quran. Jadi ayat yang terpanjang dalam surah yang terpanjang ni cerita pasal apa? Cerita pasal perakaunan. Okey. Tuan-tuan boleh baca sendirilah dia punya terjemahan dia nanti, ayat surah Al-Baqarah ayat 282. So intipati daripada ayat ini adalah yang pertamanya arahan Allah Subhanahu Wa Taala adalah merekodkan urus niaga secara hutang. Maknanya kalau ayat awal ni ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hendaklah kamu wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan urus niaga secara hutang, pada satu tempoh yang akan datang, maka hendaklah kamu rekodkan. So ini adalah satu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan main-main sebenarnya perakaunan ni, pelaporan keuangan ni. Bukan saja-saja je. Jadi itu yang belajar perakaunan, sebenarnya ini adalah satu tuntutan, kewajipan yang Allah ajar kepada kita. And then intipati yang kedua ialah tentang bagaimana accountant ataupun bendahari dalam konteks yang kita nak bincangkan pada pagi hari ini adalah bendahari masjid lah. Lebih-lebih lagi lah kan. Walaupun ayat ni umum, ayat ni mungkin untuk semua institusi, semua urusnya organisasi. Tapi yang kita nak fokus pada hari ini adalah masjid. Jadi bendahari bertanggungjawab merekodkan, maknanya tidak boleh mengelak ataupun tidak boleh enggan untuk merekodkan. Allah sebut kat sini, maknanya wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahullah. Janganlah kamu mengelak untuk merekodkan sebagaimana Allah telah ajarkan kepada kita. Jadi orang accountant atau bendahari masjid, tahu cara nak rekod, tapi bila ada satu urus niaga, kita jangan tak payahlah rekod benda ni. Maknanya kita nak mengelak. Kita nak buat orang kata dalam istilah off record lah, off record. Ada benda-benda yang kita tak boleh nak reveal. Jadi kita kena faham. Ini adalah larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita kena rekodkan segala urus niaga yang berkaitan. Dan seterusnya ketakwaan yang ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus kepada pencatat ni, accountant ni. Dan rekod dengan lengkap walaupun jumlah kecil ataupun jumlah besar. Kat sini pun Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut kalau dekat ayat sebelah sinilah wala tasamu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Janganlah kita nak mengelak untuk mencatat walaupun urus niaga tu kecil ataupun urus niaga tu besar. Mungkin nilai dia kecil, nilai dia besar, dua-dua kita kena rekodkan.
dan seterusnya. Urus niaga tunai dan cash basis ataupun cash basis dalam istilah perakaunan kita, cash basis. Tiada kesalahan jika tidak direkodkan pun ada juga disebut dalam ayat ni. Maknanya kalau urus niaga tu bukan urus niaga hutang, maka dibolehkan, bukannya tak perlu catat, tapi dibolehkan untuk tidak direkodkan. Okay. Jadi itulah antara, dan yang terakhir sekali adalah tentang keperluan saksi. Maknanya rekod yang dibuat oleh bendahari mestilah disaksikan untuk disahkan, ataupun dengan istilah yang kita gunakan sekarang ialah mestilah di-audit. Okay. Jadi itu hebatnya ayat 282 cerita pasal perakaunan. Okay, kita teruskan. Jadi perakaunan ni sebenarnya ialah pertama kita nak rekodkan, kemudian kita akan ringkaskan dan akhirnya kita akan laporkan. Ini adalah proses perakaunan lah. Jadi objektif pelaporan, ada dua sebenarnya objektif pelaporan, khususnya bagi institusi masjid. Yang pertamanya, kita nak melaporkan apa yang telah pihak masjid lakukan terhadap wang hasil sumbangan sesuai dengan kehendak penyumbang. Jadi ini kita panggil stewardship objektif lah. Okay. Kita kena laporkan, apa yang telah kita buat. Okay. Maknanya kalau penyumbang kata dia disumbangkan untuk pembinaan masjid, maka kita kena tunjukkan, kita kena laporkan bahawa jumlah yang telah disumbangkan tersebut telah digunakan untuk tujuan yang dinyatakan oleh penyumbang. Jadi itu cara kita nak laporkan. Maknanya kita tak boleh laporkan secara umum. Maknanya kita kena cuba laporkan supaya jelas. Kalau penyumbang tu kata nak disumbangkan untuk tujuan A, maka kita kena laporkan bagaimana kita menggunakan duit tersebut untuk tujuan A. Dan yang kedua, dengan kita buat pelaporan yang patuh syariah ni, maknanya kita akan menarik perhatian orang ramai ataupun institusi untuk terus memberi sumbangan kepada masjid. Ini kita panggil decision useful and objective lah. Okay. Jadi dengan cara kita transparent dalam pelaporan, insya-Allah orang akan lebih suka untuk menyumbang. Okay, kita jangan risaulah. Mana lebih transparent kita, maka lebih ramai lagi orang akan menyumbang. Mana orang tahu disumbangkan akan jadi benda tu. Disumbangkan untuk kipas, maka dia boleh nampak kipas tu. Jadi dia akan terus menyumbang. InsyaAllah. Okey. Kemudian kita nak amalan semasa pelaporan keuangan. Ini yang cuba kami kupas, yang telah kami kaji. Maknanya amalan amaran semasa pelaporan keuangan masjid ataupun surau sekarang. Okey, yang pertamanya masjid, rata-rata masjid, saya rasa majoritilah masjid sekarang dan juga surau menggunakan kaedah perakaunan perniagaan dalam melaporkan aktiviti keuangan. Okey. Jadi risikonya apa? Daripada perspektif orang awam, bila orang tu baca kita punya laporan keuangan masjid, ni kita cakap pasal masjid. Maklumat yang dilaporkan akan menggambarkan seolah-olah masjid beroperasi seperti organisasi perniagaan yang menekankan aspek keuntungan. Kenapa saya kata begitu? Sebab tadi Dr. Ashraf ada tunjukkan contoh pelaporan keuangan yang biasa dilakukan oleh pihak masjid. Okey, nanti saya akan tunjukkan kemudian. Okey, ada bahagian pendapatan, ada bahagian perbelanjaan dan pendapatan tolak dengan perbelanjaan ada lebihan. Okey. Adakah itu satu masalah besar? Bukanlah satu masalah, bukanlah satu kesalahan sangat. Tapi bila orang melihat laporan tu, seolah-olah macam kat bawah tu memang dituliskan lebihan pendapatan. Jadi dari sudut perspektif orang ramai ataupun dari sudut perspektif pihak masjid sendiri pun, kadang-kadang ada tendensi ataupun ada kecenderungan pihak masjid yang melihat tahun masa kita uruskan masjid, lebihan keuntungan ni sangat besar. Okay. Jadi dia compete, takut ada competition untuk membesarkan lebihan keuntungan berbanding kita membesarkan jumlah perbelanjaan. Jadi dia nampak lebih ke arah ke arah seperti organisasi perniagaan lah sekiranya dilaporkan dalam bentuk tersebut. Okay. Jadi kita cuba elakkan risiko ni daripada berlaku dengan kita memperkenalkan IMIMAS ni lah.
Dan masjid, yang keduanya, masjid tidak memaparkan pengasingan sumber dana dan penggunaan dana mengikut kategori dana umum dan khusus. Ini amalan biasa. Tadi kita tengok pendapatan sebelah kanan, sebelah kiri, perbelanjaan sebelah kanan. Pendapatan tu semua sekali disenaraikan tanpa membuat pengasingan sumber dana untuk tujuan apa. Okey. Jadi risikonya daripada perspektif orang yang membaca laporan tersebut, maklumat ini dilaporkan akan menggambarkan seolah-olah masjid mencampur adukkan penerimaan dan penggunaan dana umum dan khusus. Tak dinafikan, pihak pengusaha masjid memang dia tak campurkan dari segi fizikal duit itulah. Tapi bila kita melaporkan dalam bentuk tersebut, orang luar tak tahu. Orang luar melihat seolah-olah duit tu bercampur aduk. Bila kita satukan pendapatan dalam satu kolom dan perbelanjaan dalam satu kolom yang kedua. Jadi ni perspektif orang luar. Orang luar daripada masjid. Pihak masjid ataupun AJK masjid dia tahu macam mana digunakan. Tapi kita tak sebenarnya tujuan pelaporan kita nak bagi tahu kepada orang luar bagaimana kita menguruskan. Jadi kita jangan, seeloknya kita kena orang kata beritahu secara transparan lah, secara telus. Okey. So ini perakaunan dana, fund accounting kita namakan. Jadi fund accounting ni sebenarnya satu sistem perakaunan yang telah lama digunakan oleh organisasi bukan bermatlamatkan keuntungan seperti NGO, NPO dan sebagainya lah, untuk mengenal pasti tunai yang dikhususkan bagi tujuan tertentu dan bagaimana tunai tersebut digunakan. Fokus lebih tertumpu kepada accountability dan bukannya pada keuntungan. Kalau kita tengok tadi macam laporan lembaga wakaf Hindu dan juga kalau kita lihat laporan-laporan keuangan yang dibuat oleh institusi gereja, institusi gereja di luar negara dan dalam negara pun sama juga, mereka menggunakan fund accounting, bukannya business accounting. Mereka menggunakan fund accounting, perakaunan dana, bukannya perakaunan perniagaan. Sebab institusi tersebut sama macam institusi masjid, institusi ini maknanya bukan bermatlamatkan keuntungan. Maka cara kita melaporkan aktiviti keuangan kita mestilah mengikut objektif organisasi. Jadi silaplah kalau kita masjid sebagai organisasi yang bukan bermatlamatkan keuntungan tapi menggunakan sistem pelaporan untuk business accounting. Kita menggunakan laporan untuk laporan organisasi perniagaan. Dah tak kena lah kan. Jadi kalau nak betulnya maknanya kita sebagai masjid, sebuah organisasi yang bukan bermatlamatkan keuntungan, maka laporan keuangan kita pun mestilah laporan keuangan yang bukan bermatlamatkan keuntungan. Iaitu cara yang kaedah yang kita boleh gunakan adalah fund accounting. Ini yang kami cuba perbaikilah dalam sistem perakaunan semasa. Okey, so perbezaan lah. Mungkin kita tunjukkan apa sebenarnya perbezaan antara perakaunan perniagaan dan juga perakaunan dana. Jadi perakaunan perniagaan ini yang dah masjid-masjid gunakan selama ni. Beza dengan perakaunan dana yang telah diamalkan oleh gereja-gereja. Jadi sepatutnya kita kena move to that. Bukan kita nak ikut gereja, tapi sebenarnya itulah kaedah yang terbaik. Kita cuba cari kaedah yang terbaik. Okey. Dari segi matlamat pelaporan bagi perakaunan perniagaan ialah memaksimalkan keuntungan. Manakala perakaunan dana ni menggunakan dana secara efektif dalam mencapai matlamat program. Fokus dia dekat penggunaan dana. Kalau business accounting ni dia akan cuba laporkan, kalau business organisation ni dia mesti nak memaksimalkan untung kan. Jadi nak memaksimalkan untung dua cara je lah. Sama ada yang pertamanya dia akan tingkatkan jualan dia, hasil dia. Ataupun yang keduanya kalau tak boleh tingkatkan hasil maka dia akan cuba kurangkan kos, kurangkan perbelanjaan. Maka profit dia akan makin tinggi lah. Itu business lah punya mentality.
Tapi kalau NGO punya mentaliti tidak. Okay? Non-profit organisation, mentaliti dia sepatutnya lah dapat dana sekian banyak, maka kita kena gunakan dana tu semaksimal yang mungkin. Bukannya kita simpan. Okay? Jadi itu adalah matlamat yang sangat berbeza. Jadi contoh masjid dapat sumbangan 100,000 contoh. Dapat sumbangan 100,000. Maka masjid kena usahakan supaya belanjakan duit tersebut semaksimal yang mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien lah. Bukan sekadar nak belanjakan saja. Tapi kalau masjid dapat RM100,000, kemudian masjid cuma belanjakan RM10,000, simpan RM90,000, jadi itu tak kena lah tu. Okay? Orang menyumbang RM100,000 untuk dibelanjakan. Okay? Jadi itu dari segi sudut matlamat yang membezakan antara dua jenis perakaunan ni lah. Dari segi orientasi pelaporan, okay, kalau business accounting ni perakaunan perniagaan, pelaporan dia untuk melaporkan prestasi keuntungan tu tadi. Tapi perakaunan dana dia orientasi dia lebih kepada nak melaporkan prestasi penggunaan dana. Maka lebih banyak digunakan, maka itu sebenarnya prestasi yang sangat bagus. Maknanya lebihan tu sepatutnya lebih kecil. Kalau boleh 100% lah. 100,000 diterima, 100,000 juga kita habiskan. Itu sebenarnya konsep yang patut dipakai oleh non-profit organisation lah. Dari segi motivasi, ini motivasi kepada pengurus dana tu sendiri, pengurus masjid lah. Sekiranya pengurus masjid dia menggunakan perakaunan perniagaan, maka dia akan ada tendensi untuk mencapai keuntungan semaksimal mungkin. Tendensi kecenderungan untuk meningkatkan lebihan pendapatan tu. Katakan tahun lepas ada lebihan 17,000. Tahun ni kita cuba dapatkan lebihan 20,000. Mungkin akan ada tendensi macam tu, ada kecenderungan begitu. Jadi kita nak cuba elakkan. Sebab perakaunan dana, motivasi dia ialah bila cara kita laporkan menggunakan perakaunan dana, maka yang dinilai adalah penggunaan. Jadi bila yang dinilai oleh stakeholders kita adalah penggunaan, maka ini akan kecenderungan bagi pihak pengurus masjid ni, dia akan cuba menggunakan dana tu semaksimal yang mungkin lah, bukan membekukan. Jadi itu kesan apabila kita menggunakan kaedah pelaporan yang berbeza. Jadi seharusnya lah mana perakaunan perniagaan bila beginilah dia punya sifat dia, orientasi dia, matlamat dia, maka ia lebih sesuai untuk organisasi perniagaan. Manakala perakaunan dana, kalau beginilah dia punya matlamat, orientasi dan dia punya sifat-sifat dia, maka dia lebih sesuai digunakan untuk institusi masjid atau surau. Okey. Jadi sistem pelaporan kewangan masjid. Ini yang kami cuba bangunkan, yang kami telah bangunkan dan melalui proses penambahbaikan lagi lah, insya-Allah. Jadi ini tadi yang model IMIMAS kami. Ada pembahagian sumber dana, mesti ada pembahagian sumber dana dan pembahagian penggunaan dana. Okey, ini saya tunjukkan dari sudut pelaporan tu, apa beza dia, dari sudut rupa dia lah. Ini amalan semasa kita, amalan semasa setiap masjid dan juga surau begini. Kan? Maknanya pendapatan di sebelah kiri, pembelanjaan di sebelah kanan akan ada lebihan pendapatan. Dia memang tak ditulis kat situ keuntungan. Tapi lebihan pendapatan. So kaedah ni serupa macam business accounting lah. Dan beza dia dengan pelaporan yang kewangan patuh syariah yang kami propose, yang kami cadangkan adalah seperti gini. Jadi ni tadi semua figures ni, nilai-nilai ni semua sama dengan ni semua sama ni. Figures ni semua sama saya ambil. Tapi kita laporkan dengan cara begini.
Maknanya dana tu akan dibahagikan mengikut dana umum dan dana khusus. So contoh dekat sini, dana khususnya ada 3, dana umum 1 lah. Dana khusus ada 3 kat sini. Untuk Ihya Ramadan, pembinaan masjid dan projek perniagaan. Jadi setiap sumbangan orang ramai itu pendapatan hasilnya kita akan masukkan mengikut tujuan sumbangan tersebut dibuat. Jadi contoh kat sini sumbang orang ramai 12,000 ni untuk umum, dia tak disebut untuk apa-apa. Mungkin dia masuk dalam tabung umum. Okey. Kemudian ada sumbangan orang awam untuk tujuan khusus. Macam mana tahu tujuan khusus? Ada satu tabung dekat masjid ni letak kat situ dilabelkan untuk Ihya Ramadan. So kita kumpul ada 4,100. Maka ini untuk tujuan khusus untuk Ihya Ramadan. Ada satu lagi tabung kita labelkan untuk pembinaan masjid. Bila kita kumpulkan duit dalam tu tengok ada 18,000. Jadi setiap satu tabung tu kalau kita wujudkan banyak tabung maka akan banyaklah kolom kita kena buat dekat sini. Okay. Dan setiap perbelanjaan setiap perbelanjaan juga akan mengikut tabung masing-masing. Sekiranya tabung tersebut adalah untuk tujuan umum, maka dia akan ambil daripada tabung umum. Tapi kalau urusan tersebut adalah urusan yang berkaitan dengan Ihya Ramadan, maka dia akan ambil daripada tabung Ihya Ramadan dan seterusnya. Dan akhirnya kita akan dapat baki akhir dana pada hujung tempoh tersebut adalah 13,147. Sama juga macam tadi. 13,147. Okey, cuma kaedah kita memaparkan maklumat tersebut kepada pengguna saja yang berbeza. Okey. Kenapa kita cadangkan kaedah pelaporan yang sebegini? Sebab kita nak supaya belum kita ni ada seminar mungkin ni. Ada suara lain tu Akan minta mute dulu siapa yang okey. Okey, sekejap. Maaf. Okey. Jadi kita cuba untuk berubahlah. Kita cuba suggest, kita cuba cadangkan supaya kita ubah daripada amalan semasa ni kepada pelaporan kewangan patuh syariah. Okey, sekarang saya nak tunjukkan sedikit simulasi lah. Bagaimana kita nak masukkan contoh-contoh transaksi lah yang dibuat oleh masjid. Ini sebagai contoh je lah. Ini contoh transaksi kewangan. Okey, contohnya untuk bulan Disember ni lah. Maka kita masukkan ada pendapatan, ada perbelanjaan, okey. Jadi setiap pendapatan perbelanjaan tu kita kena tentukan. Ini adalah daripada tabung mana, pendapatan ni daripada tabung mana, perbelanjaan ni mesti daripada tabung mana dan sebagainya. Okey. Jadi ini secara manual lah. Maksud manual kita ada template. Okey. Kami ada disediakan dua jenis sistem lah. Satu yang secara manual, maknanya gunakan template. Satu lagi gunakan sistem online. Okay, so kalau gunakan template, maknanya kita akan sediakan buku rekod kewangan. Okay, maknanya semua untuk dana umum. So kalau kita ada 3-4 tabung, maka buku rekod kewangan ada 4 lah. Okay, untuk setiap dana. Jadi semua yang berkaitan dengan dana umum, okay, pendapatan dan juga perbelanjaan, maka kita akan masukkan dekat sini lah. Okay. Contoh yang kat sini, dana umum, derma kutipan tabung Jumaat, biasanya di umum je, tak disebut untuk tujuan apa kan. So kita masukkan dalam dana umum. Derma peribadi, okay, jika tidak dinyatakan untuk tujuan mana, masukkan dalam dana umum. Okay. Kemudian upah cat tandas, okay, sagu hati pada penceramah dan sebagainya. Ini semua pihak masjid tentukanlah. Pihak masjid kena tentukan adakah ini daripada tabung umum ke tabung khusus. Seterusnya, kalau urus niaga untuk Ihya Ramadan, contoh ni tadi saya sebut, semangat orang ramai untuk
program Ihya Ramadan 4,100. Jadi kalau ada belanja penceramah untuk bulan Ramadan tu, kena duduk, kita kena tarik daripada dana Ramadan lah. Belanja iftar, murih, pun kita ambil daripada dana Ramadan. Ubah suai masjid, okay. Ini contoh-contohnya lah. Dan juga projek perniagaan. Contohnya macam katakanlah masjid nak buka kios. Okay. Jadi nak buat apa, mungkin ada nak buat satu bangunan kecil ke ataupun ada few shop lot kita nak buat dekat masjid. Jadi dia duduk dalam satu tabung. Okay. Tabung, kita panggil tabung projek perniagaan contohlah. Ini sebelum perniagaan tu berlangsung lah. Sekiranya perniagaan tu dah berlangsung, okay, mungkin dia nak wujudkan koperasi ke, itu kena separate account lah. Okay. Itu kena separate account. Hasil daripada keuntungan perniagaan tu tadi, hasil daripada mungkin hasil sewaan dewan contoh ni tadi. Hasil sewaan dewan, okay, masukkan dalam tabung ni. Okay. Itu yang tadi tu semua adalah kaedah secara manual lah. Dan akhirnya akan dapat juga bentuk seperti mana yang saya tunjukkan ini. Jadi kita bahagikan kepada sini 4 tabung atau ada 4 kolom untuk 4 tabung yang berbeza. Okey. Bila kita buat pembahagian seperti yang kami propose ni, maka lebih mudah untuk kita buat sedikit analisa. Contohnya begini. Maknanya peratus perbelanjaan keseluruhan dana, jumlah dana yang terkumpul daripada yang saya simulatekan tadi itu. Jumlah dana terkumpul untuk semua tabung adalah 35,987. Okay, jumlah dibelanjakan 20,250. Okay, kemudian dari segi keseluruhannya kita nampak 56% telah dibelanjakan. Kalau kita laporkan begini sahaja, okay, mungkin tak berapa tepat. Ini kalau kita gunakan kaedah perniagaan, pelaporan perniagaan tadilah, pelaporan perniagaan, business accounting punya format. Okay. Kita cuma tahu jumlah dana 35,987 dan jumlah dibelanjakan 20,250. Okay. Kita tak nak beginilah. Kalau boleh kita nak biar detail sikit. Okay. Contohnya, okay. Jadi dana umum. Okay. Dana umum sebenarnya adalah 12,887. Jadi bila kita dah pecahkan kepada kolom yang berbeza, maka bila kita buat analisa, maka kita boleh nampak prestasi perbelanjaan kita dengan lebih tepat. Kalau tadi, contoh yang tadi, ini secara umum saja jumlah yang dibelanjakan. Makna 56% sahaja yang telah dibelanjakan. Okay. Lebih sikit daripada separuh. Dengan cara, bila kita laporkan begini, memang orang akan question lah. Orang akan tanya, masjid banyak duit, kenapa cuma belanjakan 56% sahaja? Surau banyak duit, juta-juta, kenapa belanjakan 56% sahaja? Okay. Untuk mengelakkan daripada persoalan-persoalan yang sebegini, maka kita cuba laporkan secara detail. Nak laporkan secara detail, kena gunakan kaedah beginilah. Okay. Laporkan mengikut dana. Jadi bila kita laporkan mengikut dana, sebenarnya 56% yang telah dibelanjakan tu adalah begini. Maknanya daripada dana umum, okay, 41% yang telah dibelanjakan, maka ada lagi lebihan 59%. Dana Ramadan sebenarnya dah 85% kita belanjakan. Ada 15% saja lagi yang belum dibelanjakan. Pembinaan masjid pun sama. Okay, dah 75% kita belanjakan, ada lagi 25% lagi belum dibelanjakan. Dana perniagaan dan seterusnya. Jadi dengan kita detailkan begini, berdasarkan kepada laporan kewangan patuh syariah yang kami propose ni, maka prestasi perbelanjaan tu dapat dilaporkan dengan lebih, orang kata, teluslah kepada stakeholders kita, kepada pemegang-pemegang taruh kita tu tadi.
Okey. Jadi ini tadi adalah kaedah pelaporan menggunakan metod yang pertama tadi, iaitu secara manual lah, gunakan template. Okey. Kami juga telah bangunkan satu sistem yang kami panggil sistem IMIMAS, sistem secara online. Okay. Dan konsep dia lebih kurang sama lah, maknanya, tapi dia secara online lah. So saya tunjukkan dia punya demo dia. So saya stop sharing yang ni dulu. Boleh nampak tak model Imarah Majid MIMAS? Boleh. Okey. Okey. Jadi ini sistem IMIMAS, kena login lah, kena login. Okay, lepas tu kat sini kita boleh tambah lah. Kat sini ada senarai tujuan dana, senarai sumber pendapatan. So tujuan dana, terkeluar. Okay, so senarai tujuan dana, ini kita boleh tambah. Maknanya nak berapa banyak tabung kita nak tambah, boleh tambah. Tapi jangan banyak sangat. Seperti mana yang Dr. Ashraf beritahu tadi, seeloknya dana khusus tu janganlah kita wujudkan terlalu banyak. Bila terlalu banyak dana khusus, maka akan ada limitation. Contohnya dana khusus tak habis. Sebab dana khusus kita tak boleh gunakan untuk dana khusus yang lain. Okay? Ataupun dana khusus tak boleh digunakan untuk dana umum, untuk tujuan umum, tak boleh. Jadi untuk elakkan daripada berlakunya masalah pada kemudian hari, maka kalau boleh jangan wujudkan terlalu banyak lah. Dia bergantung, terpulang kepada pihak masjid. Tapi untuk sistem ni memang kita benarkan untuk kita buka berapa banyak tabung. Kemudian contoh kat sini kita ada masukkan pendapatan, contoh ni untuk bulan 11. So kat sini kita boleh masukkan perbelanjaan untuk bulan 11 2020. Dan ini adalah untuk pemeriksa kira-kira lah. Dia akan perakukan lah semua laporan yang dibuat oleh pihak bendahari, dan ini contoh laporan kewangan yang akan terhasil. Okay. Jadi ini saya je masukkan bulan November dengan Disember je. Jadi kalau ini kita boleh tukar lah. Okey, jadi ini sistem IMIMAS secara online lah. Ini semua dummy punya figures lah, bukan actual. Okey, jadi kembali balik pada okey. Jadi sekiranya pihak masjid ataupun surau, mana-mana masjid ataupun surau ingin menggunakan sistem ataupun kaedah pelaporan kewangan patuh syariah IMIMAS ni, bolehlah hubungi kami nanti kemudian. InsyaAllah. Maknanya seperti mana yang Dr. Ashraf bagi tahu tadi, sistem IMIMAS kami ni sekarang akan di-apply di Masjid USIM, dan insyaAllah pada tahun akan datang, tahun depan, oleh Jabatan Agama Islam Pahang lah. Jadi dari segi kelulusan tu maknanya kita mengikut kepada Jabatan Agama Islam negeri masing-masing lah. Buat masa ni yang kami approach baru Jabatan Agama Islam Pahang, dan mereka insyaAllah bersetujulah untuk melihat ke arah penggunaan sistem pelaporan kewangan patuh syariah yang kami cuba tampilkan ni insyaAllah. Okey, jadi
saya rasa itu saja untuk pembentangan saya pada pagi ini, hampir tengah hari. Jadi sekiranya ada apa-apa persoalan, mungkin boleh diajukanlah, insyaAllah. Kalau boleh saya jawab, saya cubalah, insyaAllah. Okey. Dah ke Dr. Norman? Ya. Okey. Saya serahkan pada Dr. Nazlatul. Okey. Terima kasih Dr. Norman atas pembentangan tadi. Jadi sekarang saya terus kepada sesi soal jawab daripada para peserta. Okey, kita ada beberapa soalan di meeting chat ni. Baik, saya bacakan dulu soalan pertama daripada Saudara Muhammad Azri Nazri. Okay, sudah ada ke di negara kita masjid yang menjadi peneraju dari segi pengurusan dan pelaporan keuangan yang baik yang boleh menjadi contoh masjid-masjid yang lain? Jika tiada, adakah sebarang usaha ke arah itu? Okey, saya yakin memang adalah masjid-masjid yang lebih ke hadapan dalam sistem pelaporan, tak dinafikan. Okey, masjid-masjid, rasanya masjid-masjid yang besar-besar, masjid-masjid utama, masjid-masjid negeri, memang sistem pelaporan mereka memang menurut garis panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam masing-masing lah. Okay? Dan mungkin ada juga masjid-masjid swasta, yang bukan di bawah contohlah macam masjid universiti dan sebagainya kan. Mereka punya pelaporan keuangan memang lengkap lah, lengkap. Cumanya yang kami perhatikan adalah kaedah pelaporan tersebut lebih menjurus kepada kaedah pelaporan untuk perakaunan perniagaan. Itu yang kami cuba highlight lah. Okay? Jadi kalau seeloknya yang dah elok dari segi pelaporan keuangan tu teruskan. Okay? Cuma kami propose supaya pelaporan patuh syariah tu yang kita perlu perbaiki. Sama lah macam banking industries kan. Kita tak kata kita kena tutup semua sistem perbankan yang konvensional. Okay? Tapi kita cuba orang kata propose kaedah yang lebih patuh syariah. Jadi perubahan ke arah yang patuh syariah itu bukanlah satu perkara yang sukar bagi masjid-masjid yang memang dah advance dalam sistem pelaporan mereka lah. Okay, terima kasih Dr. Norman. Jadi soalan seterusnya daripada Saudari Nuzul Akhtar. Soalannya ialah, Selangor ada garis panduan pengurusan keuangan yang digunakan oleh semua masjid di Selangor yang dikeluarkan oleh JAIS. Ini just sharing, sharing daripada informasi daripada Saudari Nuzul Akhtar lah. Okay, ya betul. Mungkin mungkin Dr. Norman nak ulas sikit. Okay, memang betul. Selangor, Negeri Sembilan dan beberapa negeri lagi memang ada dia punya guideline. Okay, memang dia punya pelaporan keuangan dia memang lebih tersusun. Okay, tapi guideline ni kadang-kadang hanya terpakai di peringkat masjid-masjid lah ataupun surau-surau yang tertentu saja. Okay. Kalau boleh kita nak cuba kembangkan penyeragaman pelaporan ni kepada seluruh masjid-masjid dan surau-surau lah di seluruh Malaysia lah. Jadi yang negeri-negeri yang memang dah ada laporan keuangan tu memang tak dinafikan lah, memang ada. Seperti yang saya sebut tadi, memang ada pelaporan keuangan, garis panduan. Okay. Cumanya garis panduan tersebut lebih menggunakan kaedah pelaporan perniagaan. Itu yang kami cuba highlight. Okay, baik. Terima kasih Dr. Norman. Dan terima kasih juga kepada Saudari Nuzul Akhtar atas perkongsian terbabit. Baiklah, soalan seterusnya dari saudari yang sama. Dr. Norman, rentetan daripada respon saya di atas, soalan saya. Okey, gitu nak skip ke next question ke? Itu soalan tu saya dah jawab sekali tadi. Okey. Okey. Soalan seterusnya daripada Saudari Sarita Ibrahim. Doktor, boleh download ke sistem MIMAS ni for free atau kena bayar? Boleh tak doktor elaborate sikit tentang bahagian aset dalam sistem MIMAS itu? Okey, sistem e-MIMAS yang secara online tu tak boleh download. Dia memang web based.
Okey, jadi untuk menggunakannya tu kepada kena hubungi kami lah. Kena hubungi kami dulu. Okey, itu satu. Yang keduanya soalan berkenaan dengan elaborate tentang bahagian aset dalam sistem IMIMAS tu. Okey. Kaedah dalam sistem kami ni, kami lebih menjurus kepada cash basis system sahaja. Okay. Sebab rata-rata dalam guideline pelaporan kewangan masjid, garis panduan pelaporan kewangan masjid, ataupun kalau kita tengok pun di masjid-masjid, mereka menyediakan laporan kewangan lebih kepada cash basis ataupun kata asas tunai. Okay, maknanya simple je lah. Dia tak macam business organisation. Okay, dia ada liability lah, dia ada asset, equity dan sebagainya. Okay, untuk permulaan kami hanya sediakan bentuk pelaporan sebagaimana yang telah diamalkan sekarang ni. Maknanya lebih kepada nak menunjukkan pendapatan dan juga perbelanjaan. Kita fokus kat situ. Dari sudut aset, liability dan sebagainya, kita belum capture lagi lah dalam sistem IMIMAS ni. InsyaAllah in the future lah. Sebab kita, kalau boleh kita nak surau-surau ataupun masjid-masjid yang biasa-biasa ni pun boleh gunakan kaedah ni, sebab dia orang kata sama aja, cuma kaedah melaporkan tu saja yang berbeza. Okey, jadi untuk soalan seterusnya daripada kelas 001, saudara kelas 001 yang ni lebih menyatakan minat lah untuk menjadi project pilot. Jadi mungkin selepas ni Dr. Norman dan tim boleh berhubung dengan nama yang telah disertakan di meeting chat ni. Cuma ada sedikit soalan ataupun penjelasan daripada Dr. Norman berkenaan dengan adakah sistem ini produce voucher dan receipt. Okey, terima kasih kepada tuan yang bertanya tadi dan yang berminat untuk program project pilot ni kan. Okey, insyaAllah nanti kami akan hubungi pihak tuan. Dan berkenaan dengan adakah sistem ini produce voucher ataupun receipt, tidak lagi, belum lagi. Kami tak keluar, tak incorporate lagi sistem tu dalam sistem kami. Okey, setakat ini dalam meeting chat, setakat dalam meeting chat ni ini sahaja soalan yang diberikan oleh para peserta. Jadi saya buka jika ada para peserta yang nak bertanya soalan secara langsung, secara terus kepada Dr. Norman, sementara kita ada dalam 5 minit lagi sebelum saya wrap up dan tutup sesi kita pada hari ini. Ada apa-apa soalan daripada para peserta? Ataupun mungkin Dr. Norman boleh jawab soalan yang diberi pada Dr. Ashraf tadi berkenaan dengan management asset and inventory management dalam sistem MIMAS ni. Okey, ni tadi saya baru jawab tadi, maknanya dalam sistem MIMAS kita belum capture lagi sistem orang kata asset management ataupun inventory management. Tidak lagi. Dia lebih kepada nak memaparkan pendapatan dan juga perbelanjaan sahaja. Okey, baik. Ada soalan lain daripada para peserta? Okay, ada? Okey. Saya kira mungkin para peserta mendapat penjelasan yang lebih jelas melalui jawapan-jawapan yang diberikan oleh Dr. Norman dalam sesi soal jawab sebentar tadi, dan insyaAllah melalui perkongsian daripada pembentangan daripada Dr. Norman dan juga Dr. Ashraf sebentar tadi, diharap dapat memberi ilmu baru kepada kita semua untuk memastikan bahawa pelaporan keuangan bagi masjid lebih patuh syariah dalam
secara umumnya untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan di institusi masjid sendiri. Jadi sedikit kesimpulan secara amnya daripada apa yang telah dibentangkan oleh Dr. Ashraf dan Dr. Norman tadi, apa yang mungkin saya boleh simpulkan adalah ini sangat penting untuk sesebuah organisasi itu untuk memahami objektif atau matlamat serta isu yang dihadapi oleh sesebuah organisasi sebelum kita membangunkan sesuatu sistem, terutamanya sistem yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Dalam konteks masjid ini, kita faham bahawa matlamat ataupun objektif sebuah masjid adalah lebih tidak berorientasikan kepada keuntungan dan lebih kepada memfokuskan kepada penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam mencapai matlamat program. Jadi justru mungkin pendekatan menggunakan fund accounting ataupun perakaunan dana lebih bersesuaian bagi memilih kaedah pelaporan keuangan untuk masjid. Dan dari segi pengenalpastian isu juga penting untuk sebuah organisasi untuk mengenal pasti isu supaya sistem yang dibangunkan dapat mengatasi ataupun capture isu-isu yang terlibat di sekitar organisasi tersebut. Dan dalam konteks masjid ini sendiri tadi dalam pembentangan oleh Dr. Ashraf, dia ada memberi contoh beberapa isu syariah dalam masjid. Dalam masjid sebagai contoh yang diberi adalah isu syariah berkenaan dengan kategori utama dana masjid yang terutamanya yang melibatkan dana khusus, di mana isu ini telah menyebabkan risiko kepada ketidakpatuhan syariah. Jadi seperti yang saya ulas sedikit sebentar tadi, pengenalpastian isu dan juga matlamat bagi sebuah organisasi itu sangat penting untuk kita membangunkan sistem yang boleh diguna pakai dalam institusi tersebut. Jadi Dr. Norman ada nak buat sedikit kesimpulan ataupun orang kata conclusion lah untuk sesi pada hari ini sebelum saya tutup majlis kita pada hari ini. InsyaAllah kalau tuan-tuan tengok dekat ruangan chat, saya ada share link untuk download buku model Imarah Masjid kami lah. So tuan-tuan boleh download dan boleh juga share kepada rakan-rakan. Jadi sebagai ini kita nak cuba sebarkanlah ilmu ni kepada lebih ramai audience. InsyaAllah. Balik semula pada ni. Jadi jika kita dah tak ada apa-apa soalan untuk setakat ini dan Dr. Norman juga telah membuat sedikit kesimpulan atas sesi kita pada hari ini. Jadi saya rasa saya akan tutup program kita pada hari ini. Namun sebelum tu suka saya untuk menjemput para peserta untuk menyertai closing ceremony ataupun sesi penutup bagi the 9th Islamic Banking, Accounting and Finance International Conference yang akan berakhir sebentar lagi jam 12. Jadi anda boleh klik pada link ke closing ceremony dalam jadual yang diberikan pada anda sebelum ni. Boleh klik pada link tu untuk menyertai sesi tersebut. Okey, baiklah. Jadi semoga semua daripada kita mendapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Segala soalan dan cadangan yang diberikan akan diambil maklum ataupun akan guna pakai untuk penambahbaikan kepada tim pelaporan keuangan Masjid Patuh Syariah ini, dan semoga kita dapat bertemu lagi dalam sesi yang akan datang. InsyaAllah jika ada permintaan mungkin akan diambil under consideration daripada tim Dr. Norman. Jadi dengan itu saya akhiri. Dr. Nas, kita ambil gambar dulu. Oh ya, saya lupa. Okey. Jadi saya minta kerjasama untuk semua on video sebab kita nak ambil gambar peserta yang hadir pada sesi hari ini. Boleh? Boleh ke? Kita on video dan kita ambil gambar.
Okey, semua boleh senyum. Ada yang tak buka lagi video? Boleh. Okey, saya ambil dulu untuk first click ni. Okey. Baik. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi Okey, ada yang baru buka. Okey, saya print screen sekejap. Okey. Dah ke Dr. Rahman? Okey dah. Okey. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama daripada para peserta yang memberi maklum balas, memberi soalan daripada awal hingga ke hujung sesi. Sekali lagi kami minta maaf jika ada apa-apa sebarang kekurangan, kesilapan teknikal yang berlaku di sepanjang sesi. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu, insya-Allah. Saya akhiri kita punya program pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Nas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Doktor. Sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.